Bila datang majlis ilmu ini, orang kata bila kau dah ni Samsul, kau tak berlakon apa kau buat. Inilah yang saya buat. Takkan kita nak minta duit ke orang. Orang kata dulu kau tak simpan ke Samsul. Tuan-tuan, overhead kita bayar hutang sebulan 5,000. 5 tahun saya tak kerja, berapa ribu? Duit simpan bukit pun habis. Sebulan 5,000, 10 bulan 50,000. Masuk setahun 60,000. 5 tahun 5 tahun tidak bekerja, kita nak bayar apa? Kan? Tapi Allah tidak menjanjikan apa-apa. Allah cakap Allah menjanjikan kecukupan. Mula-mula memang kita tak ada kerja. Ustaz kata tanya pasal hijrah tadi kan, turning point. Tapi sekarang ni saya nak tanya, memang tak ada kerja. Tapi tak ada kerja, Allah atur pada saya pergi majlis ilmu. Sampai sekarang saya kemaruk majlis ilmu. Saya dapat tawaran belajar 3 universiti, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, saya dapat tawaran dari KUIPS, College Universiti Islam Antarabangsa Perlis. Lepas tu saya dapat tawaran dari KUIS, College Universiti Islam Selangor. 2 dalam kategori diploma. Kemudian orang kata jangan masuk sana, orang masuk Open University untuk ambil degree terus. Tapi kita tak ada duit, nak belajar, nak pakai duit, anak-anak kecil lagi. Lebih baik saya masuk pondok. Tapi saya rasa kemaruk. Saya setiap hari Isnin, malam Selasa, saya akan berada di SPA, Surau Putra Al-Amin Putrajaya. Buka kitab hadis Sahih Bukhari. Seronok kita duduk dalam majlis ilmu. Kita seronok. Saya dulu tak belajar. Tapi kenapa saya boleh belajar? Ini soalan dia. Kerana pada tahun 2001 ketika nama saya berada di puncak, nama itu ketika pada tahun itu saya berada di puncak, saya berlakon filem hero, filem Sarah. Saya buat album, saya ada pengacara rancangan muzik-muzik, saya buat rancangan, macam-macam rancangan. Ketika itu pendapatan saya 1 bulan mencecah. Ketika itu pernah sekali RM100,000. Pernah sekali lah Ustaz. Lepas tu 20,000, 3,000, 10,000, 20,000 gitu. Pergi show, satu show nyanyi 3 lagu, orang bayar saya 5,000. Pengacara saya minta 10 ke 15,000. Hotel saya tak nak hotel 2 bintang, saya nak 5 bintang. Kalau di Johor Bahru saya nak Tistel Hotel. Sebab itu orang layan penyanyi-penyanyi, penghibur-penghibur. Kalau ustaz orang kata tak apa, naik motor kena hujan balik pun tak apa, lillahi ta'ala ustaz. Sebab apa? Kita ingat macam tu, kita layan agama begitu. Sebab tu anak-anak muda tak tertarik dengan Islam, tertarik dengan jadi artis, glamour, pakai motor besar, pakai kereta besar, minyak wangi. Baik, turning point 2001, saya tiba-tiba Allah panggil saya bukan kembali ke Rahmatullah, tapi saya pergi Makkahul Mukarramah. Kenapa saya pergi, saya pun tak tahu. Tapi sampai di Madinatul Munawwarah, saya ziarah Nabi SAW, ziarah Sayyidina Abu Bakar, ziarah Sayyidina Umar. Kemudian hati saya terus berjantung, berdetuk. Kenapa? Sebab saya ni orang yang lara. Saya tak nak buka keaiban saya, sebab Allah tak buka keaiban saya. Saya tak nak cerita jahat saya, kerana Allah tak buka kejahatan saya. Masing-masing kita simpan, tetapi saya mengaku saya pernah buat jahat. Tetapi Allah tak kisah kamu buat jahat, sebab Allah tahu kita manusia, kita bukan malaikat. Kalau malaikat dah memang tak buat dosa langsung. Tapi saya terkejut, Allah pilih saya untuk ziarah tanah suci Mekah. Tapi sampai di Mekah, perkara pertama saya takut ialah sebab saya ada baca dalam majalah, barang siapa buat salah banyak dosa yang besar, nanti Kaabah dia tak nampak. Masuk pintu King Aziz, saya tengok kiri, Allah, aku tak nampak Kaabah dah ni. Masuk tengok kanan, Allah, aku tak nampak Kaabah dah ni. Air mata saya keluar Ustaz. Bila air mata saya keluar, kawan sebelah tanya, kenapa kau menangis Sul? Saya tak nampak Kaabah. Kau tengok mana? Sana lah. Tengok mana? Sana lah. Memanglah kau tengok kiri kanan, tak ada. Habis kenapa? Mana Kaabah? Sana Kaabah. Oh, rupanya Kaabah dekat depan sana. Allahu Akbar, orang tawaf. Oh, begitu. Kita pun masuk tawaf. Lepas tawaf pergi sa'i, lepas sa'i tahlul. Untuk umrah yang kedua, Mutaawif kata Allah SWT akan kurniakan rahmat, 60 rahmat kepada orang yang tawaf sunat ataupun tawaf wajib. Allah akan turunkan rahmat 40 kepada orang yang solat dalam Masjidil Haram. Bukan pahala, rahmat.
Dan Allah akan bagi 20 rahmat siapa yang tak buat apa, tengok saja Kaabah. Lepas tawaf, sa'i, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni benda yang tak tahu apa nak buat. Pergi seorang-seorang, saya duduk dengan pakaian ihram, duduk dekat tangga. Tengok Kaabah, mula-mula pandang begini jugalah tengok orang. Rupanya tengok Kaabah 20 rahmat ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi macam-macam. Allah bagi, bayangkan orang yang ramai-ramai itu nak pergi ke mana. Ramai-ramai nanti di padang mahsyar semua pakai warna putih. Kalau ada amalan mereka begini, kasut tak pakai, panas matahari dekat sini, ya Allah, aku macam mana? Allahu Akbar. Dan bayang dalam apa yang ramai-ramai tengah tawaf dan tengok Kaabah jadi dia kira pula, aku dosa buat dulu apa yang aku dah buat dulu dari kecil. Pernah lawan mak dan ayah, aku pernah kecewakan ayah aku pernah kecewakan mak aku begini-begini sekian. Ya Allah Tuhan, 20 rahmat rupanya Allah bagi tunjuk kita bila kita tengok Kaabah. Dalam masa yang sama, tiba-tiba seorang anak kecil umur dalam 7-8 tahun datang duduk sebelah saya. Saya tengok mukanya, ya Allah, handsome tuan-tuan dan puan-puan, budak kecil. Comel, rambut dia perang, mata dia biru, kulit dia macam Mak Saleh. Mungkin dari Turki, mungkin dari Iran. Dia baca Quran. Bacaan Quran ni sedap tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Sambil-sambil dia goyang dia tengok saya. Sambil-sambil dia goyang dia tengok saya. Sambil-sambil dia goyang dia tengok saya. Saya pula, kau goyang-goyang kau tengok kenapa pula untuk pada kau? Dalam hati kita cakaplah. Rupanya dia ni seolah-olah bagi tahu dekat saya, baca Quran lah, engkau ni apa ni, aku boleh baca, engkau tak boleh baca. Macam tu. Saya pun pergilah ambil Quran. Kalau di Makkahul Mukarramah, dia ada rak-rak Quran warna emas. Ambil Quran warna biru ataupun hijau. Saya hatam Quran dulu umur 12 tahun. I was hatam Quran when I was 12 years old. Kau faham cakap orang putih? Kadang-kadang lah. 12 tahun hatam Quran, lepas tu papai Quran. Saya tak tahu hadis Nabi yang sahih, Al-Quran itu tidak seperti memegang tali unta. Kalau tali unta dilepaskan, ia tidak akan lari. Tetapi Al-Quran kalau kita lepaskan, dia akan lari meninggalkan kita. Saya tak tahu. Saya pegang Quran dalam hati, masih lagi bangga. Apa yang boleh baca Quran? Aku boleh baca. Tapi saya nak baca juzuk belakang. Inna a'tayna. Takkan aku nak baca yang pendek. Baca depan juga, buka depan. Alif, Lam, Mim, zalikal kitabu Tuan, masa tu datang persoalan, kalau aku mati nanti apa yang akan bantu aku? Mak aku nanti kalau meninggal nanti apa yang aku boleh baca dekat mak aku? Takkan aku nak baca Facebook. Ayah aku dah meninggal dari tahun 96. Langsung satu ayat pun aku tidak pernah kirim kepada Allah yang ayah aku. Allahu Akbar. Air mata saya keluar tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita boleh paksa. Tangisan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kita taubat nasuha dan kita menangis sesungguh-sungguhnya minta ampun pada Allah SWT. Ikhlas. Saya tadah tangan, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ya Allah. Tolonglah aku, kabulkanlah segala doa-doa aku, ya Allah. Doa aku yang pertama, aku nak kahwin, ya Allah. Ya Allah, nak kahwin. Saya bukan tulis, ini kita minta. Doa yang kedua, ya Allah, aku nak anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Doa aku yang ketiga, ya Allah, aku seronok beramal dekat masjid, solat jemaah dekat masjid. Aku seronok dekat rumah, kalau dapat rumah dekat masjid. Yang keempat, ya Allah, kabulkanlah doa aku nak mengaji macam budak ni mengaji. Satu persatu Allah kabulkan doa saya. Daripada tahun 2001 saya pergi, saya balik. 2004 saya kahwin. 2005 saya dapat anak. 2006 saya pindah ke rumah saya yang saya duduk sekarang, iaitu di Bandar Baru Bangi, Section 9, depan Masjid Al-Hasanah. Dan seronok saya pergi masjid setiap hari, setiap waktu solat berjamaah. Dan tahun-tahun berikutnya saya belajar Al-Quran dengan 3 orang guru. Mula belajar tajwid, dulu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan guru saya, dia kata kalau baca macam tu tak lepas.
So macam mana? Baca tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Pula ada pula ha pedas Ustaz. Ya. Ada ha pedas. Alham. Lam alif tak ada qalqalah, dia kata. Qalqalah apa pula? Qalqalah ini ada 5 huruf. Huruf apa qalqalah? Ada ba, ada dal, ada jim, ada ta, ada qaf, betul? Oh, ada qalqalah. Oh. Lagi apa lagi? Min syarri oh, dia kata yang tu ihfa, dia kata. Ihfa. Oh. Rupanya kita lama kita tinggal, kita belajar dan rasa seronok. Bila seronok, kita mula nak dalami lagi. Ada lagu, belajar dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman. Bila dah ada lagu, belajar lagi pula. Kadang-kadang kita baca, kita tak faham. Seperti mana yang saya kata tadi, ada qori faham. Bukan saya belajar tafsir Ibnu Katsir, bukan tafsir Al-Azhar, tapi saya belajar tafsir macam mana yang diturunkan oleh Allah SWT, direct translation daripada tafsir yang Al-Quran itu. Maksud dia, asbabun nuzul, ayat ini turun kenapa? Apa maksudnya? Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan pada kesabaran. Allahu Akbar. Baru rasa zub, baru rasa nikmat. Allah seronoknya tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini kita tak puas. Itulah yang saya lalui, penghijrahan yang saya lalui sedikit demi sedikit, hari demi hari, hari demi hari, sampai hari ini saya belum khatam bersanad dengan guru-guru saya. Dan saya menanam satu tekad, saya nak sambung pengajian saya di Universiti Mesir, di Shubro, untuk belajar Al-Quran di Shubro, Qiraat. Ustaz tahu sebab Ustaz belajar dekat Mesir. Sebab kita nak kepuasan, bukan nak merasakan. Saya tak tahu apa nak beritahu, saya nak penjelaskan, tapi nak rasa puas. Kepuasan ini nanti akan membantu kita di akhirat dan juga membantu kita di kubur nanti. Jadi itulah turning point yang saya buat, yang saya mula-mula berhijrah kerana apa yang saya rasa. Baik Ustaz, saya rasa perkongsian saya cukup dulu sampai di situ. Yang buruk itu dari saya, yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf salah silap saya tak pandai. Semoga apa yang saya lalui, apa yang saya alami selama 23 tahun dalam dunia hiburan. Dunia hiburan ini tidak salah, yang salahnya kita, kerana kita tengok benda-benda yang tidak baik. Ada artis selebriti yang berasal dari Raja Lawak, selalu menggelakkan orang, bagi orang gelak, huha huha huha, meninggal dunia. Bila meninggal nak dikebumikan, datang ribuan orang datang, anak-anak tafiz, anak-anak yatim datang. Orang tanya, kenapa kamu semua datang? Inilah orang yang meninggal ini membantu kami anak-anak yatim, menginfakkan segala hartanya, membesarkan kami. Dia dah meninggal, kami datang untuk menyembahyangkan dia. Siapa dia? Yus Raja Lawak. Ada orang dulunya menghiburkan orang, berlakon filem, ho sana, ho sini. Tapi di akhirnya seperti mana doa kita, ya Allah matikanlah kaku, matikanlah kami dalam husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Mr. Oz. Ada orang berlakon Clearwater, Noboya, Anak Mami, The Movie, tapi akhirnya meninggal di mana? Meninggal dalam Hijir Ismail. Namanya pun Ismail Din. Ada orang tuan-tuan dan perempuan berlakon Pak Maon, malam pesta muda-mudi bertamasya. Pak Maon, Pak Maon, Pak Maon. Akhir hidup dia guru Al-Quran, Mahmud Jun. Tuan-tuan dan perempuan, hidayah itu milik Allah. Mungkin orang yang hari ini kita tengok dia jahat, dia gangster, tattoo penuh badan, Abang Long Fadil. Tuan-tuan,
Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Kita ini jangan jadi penghukum. Sangka baik, husnuzon. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.